Okey, untuk tugasan ini iaitu tugasan 11. Okey, fasa 2 mereka bentuk penyelesaian yang mana kita kena buat penormalan ya. Okey, jadi penormalan ni ada 4 peringkat. Kita bermula daripada jadual 0NF ataupun bentuk normal, bentuk tidak normal kosong. Okey, apa yang kita kena buat ialah yang kamu kena sediakan evidence. Pertama sekali kamu kena sediakan jadual seperti yang saya tunjukkan ini dengan datanya. Okey, apabila kamu tengok dekat sini ada 2 jadual kan. Okey, jadual ni perlulah kamu tulislah dia punya peringkat penormalan dia 0NF. Jadi apa yang saya nak kamu buat, tuliskan ataupun lakarkan salah satu daripada 2 jadual ni. Okey, salah satu sebenarnya dua-dua jadual ni bentuk dia sama. Kamu cuma perlu pilih salah satu untuk mempersembahkan evidence kamu dalam bentuk salah satu lah ya. Sama ada nak yang atas ataupun yang bawah. Kedua-duanya membawa maksud yang sama. Kalau kita tengok dekat jadual ini, kita ada 10 attribute, dan 10 attribute itu kita beritahu kalau tengok dekat jadual ni. Okey, murid yang pertama nama dia Daus, kelas dia 5C, dia jawab 3 soalan. Soalan pertama, kedua dan ketiga, soalan kuis ya. Kita buat soalan kuis, dan soalan ini adalah soalan yang akan diberi. Jadi 3 dot ini kamu kena letaklah sebarang. Soalan yang bertemakan kamu punya kuis ya. Kalau kamu buat kuis keusahawanan, mestilah ada soalan keusahawanan. Contohnya, adakah usahawan itu seorang pelajar? Contoh kamu carilah info yang betul Jadi kalau question 1 ni, soalan pertama, dia mesti ikutlah. Kalau sini soalan dia soalan itu Q1 mesti sama. Okey. Yang kamu kena ubah dekat sini, mungkin kamu ubah sedikit nama, ID, kelas. Okey, soalan-soalan ini kamu ubah. Yang ini boleh kekal lah sama. Ini cuma dia beritahu soalan ini ada jawapan. Jawapan tu kalau betul kita set 1 markah. Kalau dia jawab true dapat 1. Jawab false dapat 1. Jawab true dapat 1. Sampailah ke bawah Ini adalah sampel data. Okey, kemudian input jawapan ini pula bermaksud apa yang pengguna berikan jawapan. Dia tandalah. Kalau 1 dia baca, lepas tu dia jawab true. Kalau dia jawab true, dia dapat 1 markah, skor terkumpul dia 1. Okey, kemudian kalau dia jawab, Daus ni dia menjawab soalan yang kedua true, tapi jawapan sebenarnya ialah false. Jadi dia dapat 0. Markah dia tidak bertambah, dia kekal. Okey. Sama juga bila Daus ni, okey, dia menjawab soalan ketiga true. Okey, kalau dia true dan jawapan yang diberi juga true, dia dapat balik 1 markah. Jadi dia tambahlah 1 markah terkumpul. Seperti itulah. Jadi tolong pilih salah satu jadual dan ubah suai sedikit nama-nama pemboleh ubah ni. Okey, dan juga data dia sedikit Semua ni lah tolong ubah sedikit supaya sesuai dengan kamu punya evidence lah, supaya nampak original. Okey, kemudian setelah kamu dah lakar, tindakan yang kedua di bawah jadual tu nanti, jadual yang kamu lakar ini, kamu kena buat 3 perkara, iaitu pertama, kamu kena berikan penerangan penormalan peringkat 0NF. Okey, kemudian kebergantungan fungsi
pada peringkat ini dan juga skema hubungan yang boleh dilakar daripada jadual. Okey, daripada jadual yang kita bina ni tadi. Okey, jadi perkara pertama, penerangan penormalan data. Okey, penerangan penormalan data mudah saja. Okey, kamu kamu tulis dekat jadual tu, lepas dah lukis jadual ni, kamu tulislah di bawahnya tajuk dia penerangan penormalan data pada peringkat 0NF. Okey, persoalannya, ada tak penormalan berlaku? Okey, jadi pada peringkat ini kita beritahu, buat short form je. Terdapat banyak kelewahan data okey, satu. Kita buat bentuk point je. Sebenarnya bila kamu buat ni secara tak langsung, kamu belajar ulang kaji apakah pada peringkat tersebut yang berlaku. Kamu tulis juga mudah kan? Data tidak atomik. Okey, kemudian data tidak atomik tu bermaksud Daus ni dia menjawab 3 soalan. 3 soalan itu dia dalam satu kelompok. Dia tak atomik tu maksudnya baris tu tidak satu lah. Okey, nanti kita tengok contoh dia. Okey, kemudian kamu tulislah tiada kunci primer. Kemudian poin yang keempat, kita kata banyak data berulang. Okey, banyak data berulang, banyak kumpulan. Okey, kumpulan data berulang. Okey. Banyak kumpulan data yang berulang. Dan yang ketiga, banyak data bertindih. Okey, data bertindih ni macam ni lah. Satu petak Daus ni dia cover ada lagi 3 sub petak. Petak yang terbahagi lagi 3. Dia sepatutnya 1, 1, 1 saja. Okey, ini point dia. So yang inilah kamu kena tulis. Dan yang kedua yang kamu kena buat dia punya kebergantungan fungsi. Kebergantungan fungsi ini kamu kena ambil atribut-atribut yang ada tu dan beritahu. Okey, tapi oleh sebab pada peringkat 0NF dia tak ada apa-apa, jadi kita tulislah tiada kebergantungan fungsi yang wujud dan dikenal pasti. Okey, kita tak tentukan lagi lah kebergantungan fungsi dia. Jadi kita anggap dia tiada. Okey. Okey, kemudian yang ketiga, kita kena lukis dia punya skema hubungan dia. Senang saja. Okey, jadual ini kita anggaplah ini jadual kita nak buat kita nak buat jadual murid jawab kuis. Okey. Kemudian kita sambung dia dengan tanda kurungan yang macam ni. Apa yang kena buat? Kita tulis je IDM apa-apa yang ada. Okey, semua atribut ni.
Okay, semua attribute ini kita transferkan saja ke dalam skema hubungan. Okay, skema hubungan, cara nak buat dia, kita ambil attribute tu. Okay, koma, nama, koma, kelas, koma, IDQ. IDQ tu maksud ID soalan lah, question. Saya buat short form, kamu bolehlah ubah nama dia. Okay, tapi secara basicnya format dia seperti inilah. Soalan, apa lagi, jawapan. Kalau tak muat, sambung je bawah. Okay, set markah, input, jawapan, skor, soalan, dan skor total. Okey, itu dia. Mudah je kan? Kita just senaraikan sahaja. Okey, jadi bila kamu dah buat keempat perkara ini, iaitu kamu kena lakar jadual ini, kemudian tulis di bawahnya penerangan penormalan ni. Okay, lepas tu tulis penerangan kebergantungan fungsi di bawahnya lagi, dan tulis juga yang ini, penerangan skema hubungan pada peringkat 0NF. Maka selesailah tugasan peringkat 0NF dan kamu boleh hantar. Itu saja. Okey.